Prosedur operasi standard SOP yang akan menjadi panduan penuntut luar negara tahun hadapan bakal dibentang dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services EMGS Muhammad Razlan Jalaluddin berkata, ia bagi memastikan kelangsungan pembangunan dan ekonomi pendidikan pengajian tinggi dapat dipertingkat pada masa sama tidak melepas pandang krisis kesihatan global. Baru-baru ini apabila Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan bahawa pelajar-pelajar antarabangsa dibenarkan masuk semula pada 1 hari bulan Januari, itu termasuk semua pelajar yang baru ataupun yang sedia ada daripada semua negara kecuali negara United Kingdom. Jadi untuk pelajar baru kami menjangkakan paling awal adalah pada minggu ketiga bulan Januari 2021. Kami mengambil kira SOP yang sedang diperhalusi dan akan dimuktamadkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi bersama-sama dengan Jabatan Immigration Malaysia. Menurutnya, EMGS akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam memastikan pematuhan semua SOP yang telah digariskan seiring usaha merealisasikan sasaran 250,000 pelajar antarabangsa pada tahun 2025. Jelasnya kemasukan penuntut luar negara bakal membantu sedikit sebanyak proses pemulihan ekonomi berikutan impak COVID-19. Seorang pelajar antarabangsa akan berbelanja untuk sara hidup lebih kurang RM30,000 dalam setahun. RM30,000 itu RM30,000 setahun tu untuk satu pelajar. Untuk mereka menggunakan bukan hanya untuk pengajian, yuran pengajian itu satu sudut yang lain. Jadi mereka akan berbelanja untuk penginapan, kemudahan pengangkutan, makanan dan yang akan ada duit lebih mungkin untuk pelancongan. Jadi situasi ini dilihat sebagai satu aspek yang mampu menyumbang ke arah merancangkan ekonomi setempat. Di samping itu, kehadiran pelajar antarabangsa di kampus juga akan mewujudkan persekitaran antarabangsa kepada komuniti di dalam dan luar kampus. Melihat kepada usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa, Muhammad Razlan berkata pelbagai usaha boleh dipergiatkan lagi dalam menaik taraf kualiti pendidikan tinggi negara setanding negara contoh lain. Kalau kita tahu pada masa ini Malaysia dikenali sebagai negara destinasi pelancongan. Tetapi pendidikan ini belum lagi ke satu tahap yang dikenali oleh masyarakat dunia sebagai pusat pengajian tertinggi bagi pelajar-pelajar. Jadi kita harus kekalkan kedudukan yang sedia ada, meningkatkan lagi dan juga membantu universiti-universiti lain untuk mereka juga sama-sama mempertingkatkan kualiti mereka untuk dikenali serata dunia. Menurut statistik pendidikan tinggi 2018, Malaysia berjaya menarik 170,000 pelajar antarabangsa yang kebanyakan mereka dari negara Asia Barat dan negara Afrika. Daripada jumlah itu, 40,000 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di universiti awam dan ramai mengikuti pengajian peringkat sarjana dan ijazah kedoktoran.